الدين كله ولو كره المشركون نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا ورسولنا المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله وشكر الله. Puji, syukur, ta'zim kita kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin limpahan kurniaan nikmat Allah, dengan dorongan ataupun kita sebutkan sebagai adanya keinginan kita dilorongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berada pada pagi ini di tempat yang paling mulia di sisi Allah, di rumahnya, bagi kita menunaikan salat fardu subuh kita secara berjamaah. Alhamdulillah. Dan kita teruskan sedikit lagi dalam majlis ilmu Allah yang mulia ataupun berada dalam taman-taman syurga ataupun halaqah az-zikr ataupun perkumpulan jamaah berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita pun berada dalam perbincangan tajuk adab az-zikr. InsyaAllah kita akan sambung, walaupun kadang-kadang seperti mana biasa saya banyak juga tertinggal atau miss, tak hadir lah maksudnya. InsyaAllah kita akan masuk pada pasal adab az-zikri. Dan perlu saya peringatkan, apabila kita memperkatakan adab zikir ni, dia ada dua. Satu adab zikir umum yang biasanya kita sebutkan adab zikir yang kita lalui secara sendirian ataupun lebih bersifat orang kata amalan perseorangan. Dan ada juga adab zikir yang lebih khusus yang biasanya kita lalui, amalkan menerusi belajar ataupun ikut apa yang kita sebutkan sebagai guru ataupun mursyid kita. Tu dia ada dua benda yang sedikit berbeza lah. Berbeza lah, dia kata teknik je lah. Jadi kalau yang berguru tu ya, dia ada lebih khusus lah. Dan yang akhir-akhir ini selalunya dia ada hubungan yang khusus tu. Kita perlu sebutkan supaya nanti tak ada kekeliruan lah. Sebab dalam apa-apa pun yang kita sebutkan manhaj, kita sebut metod, kaedah ni, dia ada yang ditentukan oleh para ulama sewaktu kita melakukan sesuatu amalan.
Kita tak boleh kita seolahnya kita kata saya dah pandai, dah boleh baca sendiri, ada ilmu, katakanlah dia dah boleh bahasa Arab lah, kalau boleh rujuk buku bahasa Arab katakan. Jadi saya bacalah, saya baca daripada kitab Al-Quran ataupun ambil daripada hadis, saya faham lah apa yang saya nak baca. Ada orang macam tu? Tidak. Sebab itulah bila kita baca para ulama bincang, dulu pun timbul isu kita ni perlu ikut Rasulullah SAW direct ke ataupun perlu ikut ulama. Lalu timbul masalah, sebab ini melibatkan manhaj sebenarnya. Dia bukan setakat kita kata aku tahu, aku pun boleh direct ambil terus. Inilah isunya. Contohnya lah, sesiapa sajalah yang kita katakanlah ia niat mempunyai kemampuan lah, ada kata kebolehan ulama sikit. Macam saya tak ada apa kan, tak mampu pun nak kategorikan sebagai golongan tersebut. Katakanlah selalunya para ulama yang ada ilmu, biasanya para ulama ini akan rujuk dalam konteks nak mendapatkan kaedah, dia akan rujuk kepada dalam imam, kita panggil rujuk kepada mujtahid mazhab itu. Mujtahid mazhab itu, contohnya lah dalam kita punya mazhab Syafi'i, katakanlah kalau kita rujuk, biasanya kita rujuk kepada Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dari sudut kaedah dipanggil dia adalah mujtahid mazhab Imam Syafi'i. Itu kaedah dia. Jadi kita rujuk kepada Imam Syafi'i dalam pandangan-pandangannya. Imam Imam An-Nawawi, kita rujuk kepada Imam sebagai mujtahid mazhab. Imam An-Nawawi selalunya dia akan naik ke atas lagi kepada mujtahid mutlak dalam ilmu, iaitu Imam Syafi'i. Cara dia rujuk kepada mujtahid yang bertaraf mutlak dalam memberikan pandangan, iaitu Imam Syafi'i. Macam juga mujtahid mutlak dalam imam-imam lain. Okay. Daripada itu barulah dia. Maka Imam Syafi'i sebagai mujtahid mutlak dalam bidang ini, dialah yang naik ke atas lagi, memahami, merujuk kepada pandangan-pandangan, sama ada kita nak sebut daripada Al-Quran maupun hadis, maupun dia rujuk kepada pandangan-pandangan sahabat dan sebagainya. Dialah yang naik lagi ataupun mempunyai kelayakan untuk memahaminya secara yang lebih tepat, berhubung dengan apa yang Allah firmankan dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran, hadis lah kan. Itu kaedah dia. Bukan kata okey sekarang ni saya terus je faham. Ini kadang-kadang timbul masalah yang mengelirukan kaedahnya. Itu juga lah bila saya cerita perkara-perkara ini. Jadi kita ada yang kita sebutkan sebagai adab-adab umum, dan kita sedang bicara adab-adab khusus. Kalau adab-adab umum boleh baca je. Saya adalah rujuk adab-adab umum zikir yang mungkin saya pernah sebut, sebab sebelum ada ni pun kita dah banyak bincang tentang perkara ni. Contohnya lah, ada saya ambil daripada satu tulisan adab zikir yang umum. Pertama, sama ada merujuk kepada taubat. Nak sebelum zikir nak mengubah lah ni, dengan taubat nasuha disebutkan. Kedua, kalau kita nak itu, kita kena mandi ataupun berwudu. Itu contohnya. Ketiga, kita kena diam dan duduk secara tetap sewaktu nak berzikir. Itu prinsip asas awal. Kita diam, duduk, tetap. Ini umumnya lah. Kemudian kita yakin dan ikhlas. Okay. Yakin dan ikhlas, dalam arti kata ketika kita berzikir itu sama ada kita berzikir secara perlahan ataupun secara agak berbunyilah kuat sikit ataupun nyata. Sebab zikir ni ada zikir yang perlahan, ada zikir yang kuat, sedikit bunyi suara lah maksudnya. Sebab itulah dalam
beberapa hari lepas, saya masih ingat ada satu isu berkait dengan ada yang pergi ke kubur untuk kenali, kan, ramai yang terima saya kira video tersebut dan sedang berzikir secara yang agak pelik sikit lah, kan. Sehingga timbul isu ataupun macam mana ni, ajaran mana ni, contohnya lah, kenapa jadi demikian, contohnya, kan. Jadi kalau kita tengok, pertama, kaedah zikir ni dia ada masuk dalam bab khilafiyah, ada perselisihan pandangan para ulama berhubung dengan perkara ini. Jadi ianya nanti dalam perbincangan ini kita akan pergi lebih lanjut. Kalau kita nak cerita, ada hubungan dengan tariqah ataupun turuk sufiyah, apa yang kita sebutkan sebagai jalan-jalan sufi bagi sesetengah ahli-ahli tasawuf ataupun yang kita sebutkan sebagai tokoh-tokoh guru mursyid sufi. Saya tak nak membela dengan arti kata, tapi saya sebut benda ni ada berlakunya perselisihan dalam cara kaedah tersebut. Jadi apabila pergi lebih mendalam, dia akan ada pendapat-pendapat yang membolehkannya dalam keadaan-keadaan tertentu, kan. Ni saya tak nak pergi, orang kata, sebab kita pun tidaklah mengkaji secara mendalam sesuatu tarikat tasawuf tersebutlah. Tapi kita kena faham ada yang dimuktabarkan ataupun dipanggil turuk jilsah as-sufiyah. Dalam konteks saya pernah sebut dalam konteks Negeri Sembilan. Sekarang ni di Negeri Sembilan memang sedang dibuat kota sufi. Kalau nak pergi ke Masjid Sendayang, sedang dibuat program tersebut. Saya pun terima lah, dan saya pun adalah kawan-kawan yang menjadi syekhnya ataupun orang yang terlibatnya, pergilah, kan. Saya sebut je lah, kan. Jadi benda-benda macam ni ada dia punya. Jadi cuma sebab benda ni pernah juga berlaku satu waktu lebih awal dulu di Raub Negeri Sembilan, Raub Pahang, berzikir dengan lebih kurang itulah bunyinya, sehingga timbul suruh ambil tindakan dan sebagainya. Dan kadang-kadang memanglah sebenarnya pihak jabatan agama kadang-kadang panggil, terutamanya tarikat sufiyah yang muktabar, dia panggil yang didaftarkan, memang dipanggil untuk disahkan amalan-amalan dan juga kaedahnya diterima ataupun tidak. Itu kita kena faham lah. Jadi kalau kita tengok kepada kes yang berlaku sewaktu di kubur untuk kenali di Kubang Krian ni, ceritanya adalah sebenarnya itu adalah rombongan daripada sebelah. Kalau tengok kepada pelik nombor kereta tu datang daripada Thailand, lebih kurang satu buah band yang besar datang daripada Thailand. Okey, pertama kita kena faham dia punya situasi, kan. Dan mereka datang pun kata ahli keluarga lah, anak cucu cicit untuk kenali, tak ada minta izin dan sebagainya, tak apalah, ya. Datang nak tengok tak ada masalah, tak perlu nak minta izin, datang ziarah, kan, biasa je. Cuma apabila dia buat amalan itu, sedikit yang dipersoalkan dan dipertanyakan adalah takut menimbulkan fitnah kepada masyarakat. Itu kita kena ambil kira. Sebab bagi sesetengah orang awam mungkin dia tak pernah dengar, tak pernah tahu. Jadi apabila nampak benda macam ni, dia boleh menimbulkan fitnah. Okay. Jadi kita kalau boleh nak elakkan sesuatu yang boleh menimbulkan fitnah kepada orang awam. Sekalipun katakanlah benda itu ada kaedah dibenarkan oleh ahli sufi ataupun turuk ataupun tarikat tersebut, contohnya. Jadi kalau boleh elak, kalau boleh menimbulkan fitnah. Jadi perbincangan tentang perkara ini pun memang saya sebutkan. Sebab itulah
sama ada merujuk kepada kaedah dan sebagainya. Kita apa saya tinggal berzikir secara sama ada secara perlahan ataupun secara kuat. Kelima, dia juga memilih sirah zikir. Dalam kita nak berzikir, paling yang umumnya kita pilih sirah zikir ataupun lafaz zikir yang biasa kita pakai. Contohnya sirah zikir yang biasa, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah lah. Sebab itu nanti sirah zikir ini apabila pergi lebih tinggi, dia akan tinggal kalimah Allah, Allah. Ini nanti ada yang tak boleh katanya, tapi umumnya boleh. Lagi apabila naik lagi, timbul isu akan tinggal perkataan ini mungkin ada lagi kontroversi lah. Apabila naik lagi jadi hu dan sebagainya. Dalam kumpulan tadi dia sebut hanya tinggal Allahu kan. Kalau dengar dia punya sebut sewaktu zikir dalam ramai-ramai di sekeliling kubur tu, dia sebut Allahu, Allahu, Allah dan hu. Kan? Kalau tinggi, itu boleh berlaku. Maknanya ada yang menyebut demikian, saya sebutkan, saya nyatakan itu. Dia boleh berlaku. Kita hak umum ni kita sebut dengan la ilaha illallah. Ada isbat, ada nafi, la ilaha nafi kemudian isbat. Kan? Nanti dia akan pergi isbat saja. Allah, Allah. Itu dia panggil isbat saja dalam bahasa Arab lah. Contohnya itu boleh berlaku. Kalau kaedah umum lagi, dia sebut yang ciri ke-6 dalam 10 ciri ini mendatangkan makna zikir dalam hati. Maknanya sewaktu kita zikir tu makna kita sebut tiada Tuhan, tiada Tuhan, la ilaha illallah, kecuali dia ada kepahaman lah, datangkan makna ataupun kita punya kepahaman dalam kita menyebutkan kalimah tersebut. Ketujuh, mengosongkan hati daripada semua makhluk kecuali Allah. Maknanya nak kuat, maknanya kita hilangkan ataupun buang semua kecuali ingatannya kepada Allah. Mengosongkan hati kecuali kerana ataupun untuk Allah ataupun ingat pada Allah semata-mata. Itu 7 caranya. Kemudian nombor 8, berdiam diri seperti berzikir. Kalau lepas tu kata-kata dia terdiam, sebab nak mengosongkan fikiran kita diam. Kan? Kadang-kadang kita nampak orang diam macam meditasi dan sebagainya. Itu adalah satu daripada kaedah juga. Kita berdiam sewaktu kita berzikir, khususnya selepas zikir lah. Zikir kita diam sekejap, mana kita berdiam selepas zikir. Kemudian kita juga kata kaedah para ulama disebutkan sini, kita berulang-ulang mengeji nafsu kita, nak menolak hawa nafsu yang mendorong kepada perkara-perkara tak baik itu. Seolah kita nak mengeji dan menolak, dan lepaskan diri kita daripada nafsu kita. Mana dia kena ada mengulang-ulang mengeji nafsu yang terutamanya nafs yang nak dorong ke arah tak baik lah, kan, ammarah bisu ke, nafs yang dorong ke arah yang buruk ataupun lawamah ke, kan? Boleh berlaku lah tu. Yang terakhir disebut membuat refleksi diri ataupun kita panggil muhasabah an-nafs. Akhirnya kita buat muhasabatun nafs, refleksi diri terhadap apa yang kita amalkan. Ini kita panggil zikir adabnya secara umum yang boleh kita buat kalau kita nak amalkan muhasabah. Okey, sekarang saya tinggalkan yang umum tu, kita masuk yang khusus lah, sebab saya dah baca sebenarnya daripada ni yang khusus ni pun pada pasal yang kedua menyatakan adab-adab berzikir. Saya dah pergi yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Cuma ada pun adab zikir itu
yang lebih orang kata khusus disebutkan pertama. Saya masuk duduk atas tempat yang suci. Kata Syekh kita dalam kitab Hidayatus Salikin, duduk atas tempat yang suci, berada pada tempat yang suci lah, bersih lah kan. Padahal ia duduk seperti di dalam sembahyang sewaktu, seolah-olahnya dia duduk sewaktu dia dalam menunaikan ibadah solat. Senang cerita sebab saya ni nak ringkaskan daripada apa yang ditulis oleh Syekh. Kadang-kadang kita kurang faham kan, dia guna kaedah ni, kadang-kadang apa yang kita baca ni tak berapa jelas. Kalau kita baca, mudahnya adalah kita duduk seperti tahiyat awal dalam solat. Tak mudahnya kita duduk seperti kita berada dalam keadaan tahiyat awal dalam solat. Ni memang dia sebut ni, seolahnya dikatakan duduk di tempat yang suci dalam waktu itu. Padahal ia duduk seperti dalam sembahyang. Jika ia mubtadi, maksud mubtadi ni baru nak mula, permulaan ataupun baru nak start ikut zikir. Kan kita nanti selalu kita pecahkan pada 3. Mubtadi ni orang baru nak mula, mutawassit orang berada pada pertengahan, nanti yang tinggi berada pada tahap muntahi, iaitu pada peringkat akhir, sudah sampai ataupun berada pada kedudukan yang tinggi. Jadi kalau yang mubtadi ni macam tadilah, duduk seperti dalam tahiyat awal dalam solat, kerana yang demikian itu terlebih banyak memberi bekas di dalam hati. Sebab tujuannya nak ikat kita punya hati ataupun kita punya jiwa, nafs, supaya hati kita ni terkesan, supaya kita tak lara lah. Atau duduk bersila jika ia berada pada tahap yang lebih tinggi, muntahi. Orang yang dah itu boleh duduk bersila. Cuma yang nanti kan, kenapa ada berdiri-berdiri, itu lagi lah kan. Kenapa ada bergoyang-goyang kan, ada sampai tahap tunduk, bengah, turut kepala sikit, itu ya. Mungkin nanti ada yang dipanggil sebagai tarian sufi, ataupun disebutkan sebagai the vicious dances, kan. Mungkin saya pernah sebut, kalau kita ke Turki, memang kita akan ziarah tengok lah kan, tempat yang dibawa untuk persembahan tarian sufi secara berpusing itu, kan? Dia pusing di dalam tempat dia tersebut dengan baju kain ataupun pakaian macam jubah yang berkembang, boleh mengembang. Itu memang berlaku. Dan saya tengok dalam siaran dibuat di masjid Sendayang, ataupun kita panggil Masjid Rasyid Hussein sebenarnya, sebab masjid itu dikatakan disponsor ataupun ditanggung sepenuhnya oleh RHB Rasyid Hussein Berhad, ataupun bos Rasyid Hussein dahululah. Nilainya saya ingat lebih daripada 100 juta, saya ingat saya masjid itu habis kosnya. Jadi di situlah, dan dia ada persembahan buat sewaktu perasmian, saya tengok dalam video tersebut. Okay. Memang ada, ini dipanggil, itu melibatkan dia punya bentuk dan sebagainya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, sewaktu kita nak berzikir sebut selain daripada duduk macam tahiyat awal, kalau baca dalam kitab ni dia tulis menghantarkan kedua tangannya atas kedua pahanya. Menghantarkan dua tangannya atas dua pahanya, artinya apa? Letak dua tangan atas paha lah, macam terletak macam ni tangan kita, kan, dua tangan atas paha kita, macam tu lah. Tak mudahnya. Duduk seperti duduk tahiyat awal,
tangan dua-dua atas bawah. Itu dia punya adab lah. Kan? Itu dia. Kalau kita nak sambung, walaupun di sini tak sebut, tapi saya tahulah kalau kita baca dalam kitab-kitab, kena ngadap kiblat lagi tambahnya. Okay. Macam kalau oleh kerana memanglah secara tak langsung tak, bila kita sebut kita berada dalam tahiyat, maknanya memang kita sedang menghadap kiblat lah kan. Sebaik-baiknya ngadap kiblat itu jika sendirian, jika kita seorang, kita ngadap kiblat jika kita seorang. Tapi kalau kita ramai-ramai berjamaah, kita dalam bentuk halaqah. Maksudnya halaqah apa? Kena bulatan lah. Bulatan mungkin ada yang ngadap kiblat, mungkin ada yang tidak menghadap kiblat lah nanti sebab halaqah macam kita buat halaqah zikir dalam masjid kan, buat bulatan majlis ilmu dan sebagainya. Maka dia tak semua orang lah kalau nak menghadap kiblat belakang, makna kena satu baris lah kan. Jadi kena faham. Jadi apabila berjamaah, kalau kata kita buat majlis tu secara ramai-ramai, katakanlah kita nak zikir la ilaha illallah, tahlil lah kan, maka kalau kita buat bulatan, maka kita akan berlaku pusingan lah kan. Itu macam tu. Itu kita kena faham dari sudut keadaan lah, bentuk halaqah dalam dia kata kita berzikir tersebutlah. Contohnya jika seorang diri, memang kita menghadap kiblat, dan dalam bentuk halaqah jika kita ramai berjamaah. Itu syarat yang kedua. Ketiga, dari sudut adabnya, hendaklah membubuh bau-bauan pada tempat zikir. Ni nak suruh sedap bang, seronok, ataupun nak suruh selesa lah senang cerita. Sebab apa-apa pun kita nak rasa selesa kan, sedap. Maaf sebutlah, kalau kita masuk masjid sendiri kan, kalau bau masjid itu macam orang kata, selalunya saya suka bau kalau kita bubuh pada pakaian kita sewaktu kita nak bilah tu kan. Kalau kita basuh pakaian, adalah yang duk mengemping. Saya tak nak sebut jenama tu kan, tengok kata nak mengemping jenama tu pula. Kan, memang kalau kita tak bau dia tu kan, memang kita seronok bagi saya lah. Jadi kalau kita masuk tempat tu ada bau tersebut, bauan itu memang menenangkan jiwa dan hati kita. Jadi sama ada bau-bauan itu merujuk kepada kita kasturi ke misk kan, seronoklah baunya, sedaplah jiwa. Sebab kita sebut dia tentakkan ataupun bagi adab mesti ada bau-bau, kita letak bau-bauan yang cuma kalau para jamaah perasan setengah tempat dia guna macam asap tu kan, keluar asap, dan daripada asap itu dia kalau bahasa orang panggil bakurah, lebih macam itulah seingat saya. Daripada tempat dia tak di hujung apa penjuru kalau pergi ke Turki apa semua, banyak dalam dia punya kedai kan, dia keluar bau tu agak lain sikit lah, tak berbanding dengan bau saya sebut pakaian tadi. Itu yang ketiga, bau-bauan. Yang keempat, memakai pakaian yang baik, yakni yang halal lagi harum baunya. Tadi bau tempat, keluar pakaian. Pakaian pun mestilah pakaian yang baik. Kan? Sebab itu dalam Islam hadis pun sebut, lebih-lebih ayat Quran, khuzu zinatakum, supaya kita ambil guna perhiasan inda kulli masjidin, sewaktu datang masjid tersebut, supaya baiklah. Pertama yang kita sebutkan sebagai bersih lah, lebih utamanya, bukan mesti baru, tapi ada unsur. Kalau bahasa Arab zina ada unsur perhiasan ni nak suruh cantik lah kan, kan, jadi lebih baik lagi menarik dan cantik.
Jadi memakai pakaian yang baik, yakni yang halal, lagi harum. Pastinya syarat halal tu kita tak boleh nak. Sebab apa-apa pun dalam Islam ini, dia tak boleh lari daripada 3 prinsip yang kita kena jaga. Prinsip pertama, menjauhkan secara mutlak daripada perkara haram. Ini mutlak, tak ada pilihan. Maknanya kata kita kena jauh daripada terlibat dengan perkara yang haram, pakaian ke makanan. Itu sebaiknya. Itu paling asas, fardu atau wajib. Kedua, meninggalkan juga perkara yang syubhah. Sebab kita ni ada yang, sebab itu kita baca hadis, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun fa inna bainahuma umurun mushtabihat. Kan? Ni haram, halal jelas, ni haram jelas. Di antara kedua-duanya kadang-kadang timbul benda yang mushtabihat. Jadi kita kena angkat kita punya kedudukan. Paling baik lagi tinggalkan hatta benda yang meragukan, ada unsur was-was, halal haram dan sebagainya. Itu lagi tinggi ulama sebut meninggalkan yang halal sekiranya ia berlebihan, over. Halal tapi amat-amat keterlaluan ataupun terlebih banyak. Ini pun ulama-ulama dahulu nak jaga hati, nak jaga jiwa, dia akan cuba tinggalkan. Itu kalau kita nak baca dari sudut ranking lah kan. Jadi itu berkaitan dengan halal lah, halal dan haram kan. Okay. Keempat saya sebutkan. Yang kelima, biasanya zikir ni juga kalau kita nak sebutkan, kita kena memilih tempat yang agak kelam. Di sini disebut memilih tempat yang kelam. Senang ceritanya ada tempat yang sedikit gelap. Tidak terang benderang. Ni dia punya kaedah. Sebab ada unsur nak bagi fokus, kita faham lah. Saya sendiri pun, kita sendiri pun lah, bukan saya lah, para jemaah. Kalau kita pergi solat qiyamul lail atau bangun malam ataupun tahajud di masjid pada pukul 3:30 pagi, pukul 4 pagi, kita tak pasang lampu terang benderang macam solat isyak kan, betul tak? Kita akan pasang hujung sikit, malapkan dia. Cahayanya kat depan je, kat belakang tu malap-malap. Sebab kita nak bentuk hati kan, kita nak ajak jiwa kita, kita nak didik jiwa kita supaya lebih fokus, nak insaf, nak menangis ke kan, nak cerita lah, nak tarik kita punya perhatian kan. Itu memang macam tu. Kalau tidak, kalau cahaya yang terang benderang, mungkin fokus kita agak lemah. Bagi yang awal lah, kecuali mereka yang dah, saya sebutkan tadi lah, dah tahap yang tinggi, tak apalah, mungkin dia dah biasa, boleh hadirkan hudurul qalb dia tu. Kita yang lemah-lemah ni nak ada. Sebab itulah kita gunakan kalau berdoa, baca Quran dengan bahasa nada yang lebih mendayu-dayu kan, lembut, supaya dia menusuk hati. Doa pun doa yang agak lembutkan jiwa, supaya kita nak datangkan tangisan hati kita kan, di jiwa kita, supaya lembut, lemah, dan kita akan menangis, mengingati, berzikir kepada Allah, ingat dosa-dosa kita, ingat kesalahan kita, ingat maksiat kita kan. Itu je tujuannya. Jadi kita memilih tempat yang gelap. Kalau nak lagi cantik, kalau kita bersendirian, kena ada bilik khulwah, bilik yang kita khas untuk bersendirian, bilik khalwat kan. Kalau di rumah kita ada bilik, kalau buat sendirian lah, rumah kita ada tempat khas untuk solat, lagi cantik lah kan. Bilik khusus untuk solat, kita buat solat di situ. Maka di situlah kita mengadakan zikir tersebut. Disebutkan tempat yang agak sedikit tersembunyi ataupun tidak umum. Kalau orang lalu lintas depan, memanglah susah lah kita nak fokus kan, betul tak? Tempat jalan, sebab itu kita kena ada bilik
yang kita sebutkan sebagai bilik solat lah. Kalau kita mampu lah, kita pun faham lah. Kan di taman di bandar ni bilik hanya ada 3, paling-paling banyak 4, nak buat anak pula ramai, macam mana nak buat bilik solat khusus. Kecuali kita ada tanah di kampung, ada banyak tanah, mungkinlah kan ada. Itu adalah kaedah adabnya. Itu yang ke-5. Yang ke-6, memejamkan kedua matanya. Sewaktu kita berzikir, kita memang juga diminta fokus dengan pejam mata. Ada orang bincang benda ni kan. Seperti juga sewaktu solat isu timbul. Sewaktu kita solat ni pejam ke celek yang lebih baik. Kan memang timbul lah kan. Ada orang Allahu Akbar dia terus pejam. Sebab mungkin alasannya dan tujuannya adalah nak bagi fokus lah, nak suruh khusyuk, hati-hati. Tapi kalau kita boleh celek juga lebih fokus, itu lebih baik sebenarnya. Sebab kita boleh melihat tempat sujud kita, itu lebih baik. Tapi ini memang adabnya baik. Kalau sebab ini berarti sebenarnya dia ada isu ni kita pasal zikir lah. Kalau kita tutup mata, maknanya kita tutup panca indera. Tutup mata ni panca indera kita lah kan. Apabila kita tutup mata, maknanya kita sedang menutup panca indera zahir kita. Apabila kita tutup panca indera zahir kita, tujuannya adalah untuk kita membuka panca indera batin kita. Itu dia punya maksud. Sebab kita ada dua kan, kita ada panca indera zahir, kita ada panca indera batin yang melibatkan hati. Panca indera batin jauh lebih tinggi, dia punya power lah kan, sebut kan. Yang batin ni jauh lebih kuat. Zahir ialah kita tengok depan lah kan. Yang batin dia boleh melampaui tanpa kaedah ya. Jadi sebab itulah kaedah tujuannya adalah apabila kita tutup panca indera zahir itu, mata khususnya, kalau lebih-lebih lagi telinga daripada bising, dengar benda-benda yang tak buat kita fokus. Sebab itulah saya kaitkan dengan solat jugalah. Kenapa? Sewaktu kita solat, kita tak nak ada gangguan. Rasulullah pernah larang kalau kita nak solat ada pakaian ke, kain sidai, kain sitar, ataupun kita punya ni yang berwarna-warni, ada gambar, ada benda-benda. Rasulullah pernah larang sebab dia nak jauhkan daripada gangguan panca indera zahir. Kalau kita tengok secara berdepan, sebab itu dia larang. Supaya macam kita duduk, lalu saya sebut kita solat di masjid atau depan kita bajunya penuh tulisan, kita nak sibuk baca tulisan kat baju dia. Dia tulis benda apa, rosak tu kan. Jadi itu kan sudah mengganggu fokus. Sebab itu kita galakkan yang kosong, sebab dia tak ada gangguan lah. Penuh macam-macam tulis kat situ, halus besar semua ada, kita belum sibuk nak baca lagi lah. Bagi yang sebahagian orang kita kena faham, ramai kan macam-macam, jadi ada yang gitu. Kalau yang dah kuat tak apalah, fokus je lah insya-Allah. Jadi itu agama. Sebab itu saya pernah ada pengalaman ni, cerita masa belajar dulu, arwah dah ustaz saya ni pakai waktu itu, ada sahabat kita ni pakai baju berbelang-belang, tak bilangan warna dengan belangnya amat banyak. Bila masuk kelas tu, ustaz halau dia. Pensyarah saya pernah halau dia. Engkau kebalik kata, tukar baju. Sebab dia anggap tidak beradab. Baju yang tak tahu warna. Tapi hari ni kalau tengok baju kan, warnanya Masya Allah, dengan campur tu campur ni yang tak dah jadi, sebab berubah dari sudut tanggapan kan, budaya apa semua, fahaman kadang-kadang berlaku. Ayo ustaz lah, engkau balik pakai baju kosong sampai dia halau.
adab, dia nak jaga adab bagi dia. Ya, kita hari ni orang tak kisah apa lah kan. Itu dia. Jadi ni semua sebab nak jaga panca indera, mata, telinga. Maka kita solat lah. Kita solat, TV pasang kuat kan. Memang akan fokus kita pun akan hilang. Kadang-kadang lagi teruk sembahyang depan TV. Aduh. Ada. TV tengah pasang pun sembahyang. Ada dulu-dulu kan. Ni cerita budak-budak lah. Dia minat sangat tengok filem atau cerita tu. Adalah iklan 2 minit kan. Dia pun masa iklan 2 minit tu dia pergi sembahyang. Lepas tu datang balik. Allahu Akbar. Boleh pergi macam tu. Berlaku tu anak-anak kan. Dia contohnya tengok filem apa, Korea lah kan. Tengok TV. Masa tu lah iklan 2 minit. Masa tu lah dia berlari pergi ambil wuduk. Masa tu lah dia sembahyang 4 rakaat dia tu. Dalam masa iklan 2-3 minit sayang nak tinggal. Oh cerita Allah. Tak boleh nak fikir kita. Ini adalah soal khusyuk lah. Sembahyang tu sembahyang, tapi semata-mata nak melepaskan tanggungjawab dah mak ayah duk bising sembahyang. Tapi paling tidak dia buat jugalah, dia jenggak. Kalau tidak lagi teruk tak buat langsung. Ketujuh sebelum saya berhenti. Dia ada beberapa ni sampai 12. Sampai 12 tapi saya akan banyak 12. Lepas tu dia ada adat lain lagi, adat selepas ni, adat semasa. Kita 12, kita berhenti sekejap lagi. Yang ke-6 memejamkan kedua mata. Yang ke-7 ni yang ada berkait dengan syekh ataupun guru ni. Kalau kita baca di sini, menyerupakan rupa syekhnya. Ini bagi setengah orang dia akan kata tak ada kerja lain, isu sikit lah ni ya. Okey, sebenarnya begini, dia memang di antara kaedah jugalah ya. Nanti kita bincang lain pertemuan akan datang lah. Apa maksud menyerupakan rupa syekh antara kedua matanya? Maknanya di sini kita kena ambil kepahaman, soalnya kita kena bagi anak murid ni kena mengkhayalkan gurunya juga, mengkhayalkan gurunya semasa dia berada gini tu. Maksudnya begini, seolah guru tu ada depan mata, bukan mengkhayalkan guru tu memuja guru atau arti kata menyembah guru lah bahasa kata. Mengkhayalkan artinya supaya membayangkan guru tu ada depan mata dia. Supaya jangan jadi keliru, seolah-olahnya timbul salah lah nak senang kita. Kita kena khayal guru ada depan kita macam kita nak fokus waktu kita berzikir. Mengkhayalkan diri gurunya seolah-olahnya dia berada di depan mata ketika zikir. Itu maksudnya. Zikir tu tujuannya adalah untuk kita kukuh adab bagi kita berzikir. Supaya apabila kita berzikir tu, kita berzikir dengan kukuh ataupun tetap ataupun bersungguh-sungguh lah. Okay. Nanti saya kena hurai lebih lanjut kan, sebab nanti ada muktabimbang timbul tanggapan yang salah lah. Nanti kita sambung. Ni agak panjang sikit. Boleh cari pun dalam apa ni laman sawang ke apa semua kan. Kalau kita nak baca dari sudut contohnya saya ada tengok lah juga ada zikir ni tarikat tasawuf lah ni. Yang kita sebutkan para syekh sebutlah waqad addal asyakh li zikr alfu adab summa qalu. Para syekh telah menghitung pendapat bahawa adab ni terdapat 1000 adab zikir. Dipanggil alf adab summa qalu. Kemudian mereka berkata diringkaskan di kumpul wajma' hadhil adab kullaha 20 adaban man lam yatahaqqaq biha. Panjanglah nanti saya kalau kita nak tengok lebih lanjut dalam bahasa Arabnya
kita boleh baca, dan ada kehuraian penterjemahan ataupun ringkasan dalam bahasa Melayu pun. Ini kita panggil ni Negeri Sembilan punya lah saya sebutkan. Dia punya sebut pasal secara khusus lah ada zikir, lain kali lah. Jadi saya sambung nanti dalam bab yang ketujuh, kita berhenti tu, nanti saya akan sambung untuk tengok lebih lanjut. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma ta'alina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al malaika al muqarrabin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Wa tawassaw